Okeylah, kita tengok dulu modul 4, buku catatan pertama. Kita bincang jawapan kertas 1, SPM sebenar. Kita sambung pada kita berhenti lama dulu. Saya harap kamu ada buku kamu dengan untuk kamu buat catatan lah. Okeylah, soalan 1, kalau tengok sini jawapannya C. Jadi dia tanya sini, dokumen perniagaan yang terlibat dalam urus niaga dalam dialog tersebut. Di sini keyword dia yang pertama kamu tengok, dia kata tertinggal caj angkutan. Lepas tu dia kata nak tambahkan jumlah bayaran. Jadi yang jawapan dia adalah C lah, nota debit. Makluman debit dengan makluman kredit ni tak berkenaan sebab yang ni adalah dokumen oleh pihak bank. Nota kredit kalau kamu ingat ni untuk kita nak tolak hutang. Jadi nak tambah hutang adalah nota debit. Okey, itu soalan 1. Soalan 2, dia tanya yang manakah rekod buku tunai sebelah kredit. Di buku tunai sebelah kredit ni bermaksud kamu kena cari item yang terlibat dengan pembayaran ataupun yang tunai berkurang lah. Jadi kalau tengok jawapan tu C lah. 2 dan 3 lah. Sebab yang satu menerima jadi salah. Yang keempat membawa masuk. Salah lah, yang tunai bertambah. So jawapannya 2 dan 3. Okey, soalan yang ketiga. Okey, yang baru masuk ni modul 4 lah. Okey, kedai perabot Bun Hua menjual van terpakai. Dia tanya, buku catatan pertama untuk merekod urus niaga menjual van terpakai secara kredit. Jawapannya adalah Journal Am. Okey, soalan 4 ni soalan yang senang. Buku tunai runcit, dia tanya balik jumlah yang perlu dituntut daripada juruwang. Ni maksudnya dia tanya kamu nilai rekrutmen. Nilai rekrutmen ni bermaksud dia mesti sama banyak dengan jumlah pembayaran. Rekrutmen ni dia mesti sama banyak dengan jumlah pembayaran yang telah digunakan. So, juruwang kena ganti balik jumlah yang telah pun digunakan. Maka jawapan 4 ni adalah B. Okey, soalan nombor 5, dia tanya tentang catatan debit kredit berdasarkan urus niaga tu. Dokumen, memo, Siti Murni telah mengeluarkan meja. Okey, yang pertama saya tengok kedai ni nama dia kedai perabot. Ialah kedai perabot. Jadi bermaksudnya meja ni adalah dia punya inventory. Jadi kamu duduk belajar selama ni kan, kalau kita mengeluarkan inventory bermaksud kita kena tolak daripada akaun belian. Jadi bila tolak belian bermaksud belian akan dicatat di sebelah kredit. So yang pertama kamu tengoklah yang kredit, yang ada belian kredit, jawapan B dengan jawapan D. Lepas tu tengok pula dia kata untuk kegunaan anak. Jadi itu adalah kegunaan peribadi, maka jawapan yang paling tepat adalah jawapan D lah, debit ambilan, kredit belian lah, belian tolak. Okay, itu soalan 5. Okay, soalan yang ke-6, dia tanya apakah M. Okay, ini buku tunai, M ni berada di sebelah kredit. Jadi kena cari benda yang bersifat pembayaran ataupun yang mengurangkan tunai. Jadi antara jawapan yang diberikan ni adalah jawapan C lah. Modal ni maksudnya duit masuk. Jualan pun duit masuk. Dividen pun duit masuk. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, thank you Zu for the information. Okay, soalan 7. Yang ni pun macam soalan yang tadi juga. Dia tanya berapakah bayaran balik daripada juruwang. Dia cakap kata dia mesti sama banyak dengan jumlah pembayaran. Cuma sekarang ni dia bagi format buku tunai runcit. Dia tengoklah ni lah. RM96 itu adalah jumlah pembayaran. Jadi rekrutmen pun sama dengan jumlah pembayaran. Jadi juruwang kena ganti balik sebanyak RM96. Itu soalan 7, soalan mudah lah. Okay, soalan yang ke-8, yang ni pun dia dialog juga. Apakah buku catatan pertama, BCP. Jadi tengok dia punya urus niaga tu. Rekodkan invoice dan nota debit daripada pembekal. Jadi bila kita dapat invoice ataupun nota debit daripada pembekal bermaksud kita membuat belian barang secara kredit, maka tempatnya adalah jurnal belian. Okey. Kemudian nombor 9. Yang ni dia tanya catatan Journal Am.
Okay, tengok urus niaga dia. Beli perabot secara kredit. Kedai dia ni kedai alat tulis. Jadi bermaksud perabot ni adalah dia punya aset bukan semasa lah. Nah. Jadi perabot ni menjadi aset bukan semasa. Jadi perabot bertambah, kita akan debit. Okay, aset bertambah, debit. Kemudian beli daripada kedai perabot, yang ni dia punya akaun belum bayar, kita akan catat di sebelah kredit. Sebab tu jawapan dia adalah D lah. Okay, debit perabot, kredit kedai perabot. Tahniah. Okay, soalan berikutnya, soalan ke-10. Yang manakah rekod dalam buku tunai? Okay, ni awak tengok urus niaga yang melibatkan tunai ataupun bank lah. Jadi, jawapan dia adalah B, 1 dan 3, bayar gaji. Ambilan barang niaga yang ni kita rekod dalam jurnal am. Okay, beli perabot dengan cek, betul sebab ada perkataan cek tu. Beli mesin secara kredit, ini adalah dalam jurnal am. Okay, jawapan dia adalah 1 dan 3. Okay, soalan 11. Rekodkan urus niaga berdasarkan dokumen sumber. Pilih yang tepat. Okay, yang tepat adalah B lah, jurnal pulangan belian, nota kredit asal. Okay, jawapan A salah sebab apa? Jurnal pulangan jualan, nota debit tu, dia mesti yang salinan. Jawapan C salah sebab apa? Kalau invoice pun, kalau jurnal jualan, invoice mesti yang salinan. Jawapan D salah sebab kalau jurnal belian, invoice, kalau kita beli, invoice kita akan dapat yang asal. Jadi yang tepat adalah B lah. Okay, semua 11. Alright, yang berikutnya soalan nombor 12. Dia tanya apakah X. Jadi kamu tengok atas ni jurnal belian, di bawah ni adalah akaun belian. Ni soalan yang sangat senang. Okay, soalan 13. Jurnal pulangan jualan. Tajuk jurnal ni dia letak di dalam ayat di atas. Kalau tengok ni pun soalannya sama macam soalan 12 lah. Konsep yang sama kan. Jadi jurnal pulangan jualan. Z ni adalah akaun pulangan jualan. Soalan 12-13 ni konsep yang sama. Dia tanya apakah butiran sebagai catatan penutup jurnal khas. Okey, soalan 14, dokumen. Okey, kita soalan ni dia kata dalam jurnal am kedai elektrik Muslimat ni lah nama yang soalan tu nama di tempat yang bawah. So nama dia nama sebagai pihak yang membeli lah, pembeli. Dia adalah kedai elektrik, dia beli barang daripada kedai perabot, dia beli meja tulis. Jadi ini bermaksud belian perabot secara kredit lah. Jawapan yang betul adalah B lah. Okay, debit perabot, kredit syarikat perabot usop, nama yang berada di atas dalam invoice tu. Okay, yang tu soalan nombor 14. Soalan nombor 15, yang manakah lajur belanja am dalam buku tunai runcit? Jadi kita tengoklah yang mana yang sesuai masuk sebagai belanja umum. Jawapan dia 3 dan 4. Gaji kerani memang tak masuk langsung dalam buku tunai runcit. Kemudian alatan pejabat pun memang tak masuk langsung dalam buku tunai runcit. So yang masuk adalah kebetulan dua tu lah, minuman pelanggan dengan sabun pencuci pinggan. Okey, yang tu soalan 15. Alright, soalan 16. Soalan ni makluman kredit, dokumen yang dikeluarkan oleh bank. Kalau ingat balik lah, makluman kredit ni bermaksud bank nak tambah duit kita lah. Akaun bank kita bertambah, itu fungsi makluman kredit. Jadi, bila dia tanya pula, apakah catatan yang betul dalam buku tunai? Okay, dia kata, kita dapat faedah simpanan tetap sebanyak 200. Tapi dia tanya kita dalam buku tunai. Tapi kamu dah faham lah, dalam bank, makluman kredit ni bermaksud akaun bank kita bertambah. So, bila kita buat buku tunai, dan bila kita buat buku tunai, bermaksud kita kena rekod sebelah debit lah. Bila kita buat buku tunai, kita kena rekod sebelah debit. Sebab itu bank bertambah, kita kena translate balik ke kita punya buku tunai. Maka jawapan yang betul adalah A lah. Debit ruangan bank 280. Yang jawapan B salah sebab debit ruangan tunai. Dan sebab itu urus niaga yang dalam akaun bank. Jawapan C dengan jawapan D memang salah lah sebab kredit dia bermaksud duit kita keluar.
Tapi sebenarnya kita punya adalah duit masuk. Okey, itu soalan nombor 16. Soalan 17, soalan aras rendah buku tuna runcit merekod belanja kecil. Soalan 18, yang manakah rekod dalam jurnal khas? Jawapan dia adalah A, 1 dan 2. Mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga, yang ini jurnal am. Membeli barang niaga secara tunai, yang ini adalah buku tunai. Okey, yang tu soalan 18. Soalan 19, dia tanya bagaimana urus niaga pada 31 Januari. So 15 hari bulan tu kamu abaikan. Kamu just tengok yang 13, 31. Yang ni ignore lah. Okey, menjelaskan hutang kepada Ahmad dengan cek 2750. Okey, menjelaskan hutang. Bermaksud kita buat bayaran. Jadi jawapan kita mesti buku tunai sebelah kredit. Jadi boleh buang lah jawapan A dengan jawapan B dah boleh buang tu, buku tunai sebelah debit. Jadi kalau kita tengok yang jawapan yang tinggal C dengan D lah. So yang betul adalah D lah. Angka dia tengok ni betul-betul cek bernilai 2750. Yang jawapan C dia bagi cek tu 3000. Bank tidak salah lah. Jadi jawapan dia adalah D lah. Okay. Bank yang angka yang sama dengan nilai cek dengan diskaun pun nilai yang sama. Iaitu soalan 19. Soalan nombor 20. Yang ni pun lagi sekali soalan rekrutmen. Jumlah wang yang dibayar balik mengikut sistem panja dia mesti sama dengan jumlah pembayaran KB. Dan soalan 21. Yang manakah catatan kontra dalam buku tunai? Kontra buku tunai ada dua lah. Kita keluarkan tunai dari bank masuk ke tangan ataupun tunai dari tangan masuk ke akaun bank. So ini jawapan dia adalah C lah. Yang jawapan A tu dia jadi ambilan. Jawapan B tu bayar hutang. Jawapan D tu tunai peribadi ke peniaga ni modal tambahan. Yang ni bermaksud yang last tu modal tambahan. Yang A tu ambilan. Yang B tu bayar hutang. Okey, soalan 22. Apakah dicatat di lajur butir jurnal belian? Okey, jurnal belian ni bermaksud butiran dia semua adalah akaun belum bayar lah kita punya pembekal. Okey, soalan 23. Yang manakah yang betul? Jawapannya adalah A. Terima invoice kerana pembelian perabot kedai. Okey, jurnal am. Beli perabot bukan beli barang niaga, beli perabot kredit. Maksudnya kita rekod jurnal am. Okey, jawapan B salah sebab apa? Keluar nota kredit kerana harga barang niaga terkurang charge dalam invoice. Nota kredit kita yang keluarkan. Yang itu sebenarnya adalah jurnal jualan lah. Nota kredit ni bermaksud bukan nota kredit, terkurang charge ni maksudnya nota debit. Nota debit. Tu dokumen tu yang silap. Okey, yang jawapan C salah sebab apa? Terima nota kredit kerana pemulangan barang niaga yang rosak. So kita yang terima sebenarnya ni jurnal pulangan belian. Okey, jawapan D, terima invoice daripada pembekal barang niaga. Kita terima invoice, yang ni pun sebenarnya adalah jurnal belian. So yang betul adalah A lah, yang tepat adalah A. Alright, nombor 24 pun soalan senang jugalah. Yang mana rekod dalam buku tunai runcit. Yang ni mudah sebab dia bagi butiran dan angka. Jadi kamu dah faham lah. Tunai runcit ni nilainya kecil sahaja. So tengok nombor besar, buang lah. Jawapan dia adalah 1 dan 3. Okay, soalan nombor 25. Yang ni kamu jarang buat. Jurnal penerimaan tunai ni kita faham macam buku tunai sebelah debit lah sebenarnya. Okay, kita punya soalan ni kita sebagai siapa? Rajan lah. Kita sebagai rajan. Ini nama kita kat atas rajan. Maksudnya kita yang terima duit daripada kedai Ani. Okay, yang ni akan jadi butir yang utama. Okay, semua butiran dia kedai Ani. Tak ada masalah. Okay, lepas tu tengok pula dia punya angka-angka yang lain.
Kita bagi diskaun RM50. Okay, diskaun pun semua RM50. Jadi kamu tengok angka lagi satu lah, iaitu angka yang ni. Ini angka cek ni, 1650. Jadi tengok angka yang 1650 yang berada di lajur bank lah. Jadi yang jawapan A salah, jawapan D salah. Jadi yang tinggal adalah jawapan C dan B. Kemudian kamu nak cek pula lah macam mana nak pilih last sekali. Kedai Ani ni adalah, kalau tengok angka yang lagi satu ni, dia adalah akaun belum terima. Bukannya daripada usaha jualan. Sebab ini kan bayaran hutang daripada kedai Ani. Ani ni adalah akaun belum terima. Jadi jawapan yang tepat adalah C. Okey, itu cara nak kena pasti soalan ni. Okay, soalan nombor 26. Memo bawa masuk rak buku sebagai modal tambahan. Okey, ni modal tambahan ni kalau tengok balik, yang confirm salah, A lah. Modal bertambah mesti kita catat sebelah kredit. Jadi yang tiga yang betul B dengan D lah. C pun salah sebab modal debit. Okay, kemudian tengok pula lah yang debit tu, bawa masuk sebuah rak buku, maka debitnya adalah perabot. Okay, itu soalan nombor 26. Soalan nombor 27, buku tunai. Berapakah baki akhir buku tunai? Okay, ni kena kira lah. Dia bagi baki di awal ni, tunai ni, maksudnya mestilah baki debit lah. Okay, tunai tu baki debit. So, kamu pun boleh tambah di sini. 510. Okay, 510 tambah 680. Lepas tu tolaklah 300. Dapat baki tunai. Okay, untuk bank dia bagi sini overdraft. Bermaksud bank ni berbaki sebelah kredit. Jadi kamu boleh tulis kat sini lah. 1285 ni dia sebelah negatif. So bila tekan kalkulator mesti tekan negatif. Jadi kamu tambah 300. Tu kamu tolak lagi 580. Kamu tolak lagi 350. Jadi yang tunai memang positif. 890. Bank dia masih lagi kamu akan dapat angkanya negatif. So jawapan dia adalah D lah, nombor 27 tu. Nah, fahamlah overdraft bank ni masukkan angka baki di sebelah kredit. Dan kamu tekan kalkulator sebagai negatif. Okay, ni pun soalan macam yang dua yang awal-awal tadi. Jurnal jualan, dia tanya apakah P. Okay, kalau ikutkan buku teks betul-betul dia ajak adalah akaun jualan lah kan. Akaun jualan yang betul-betul kita nak buat akaun jualan. Tapi lagi satu cara yang jarang-jarang kita guna adalah jumlah jualan kredit. Okay, jumlah jualan salah sebab jumlah jualan ni bermaksud tunai dan kredit. So ini salah. Yang ni akaun jualan kredit ni memang tak pernah digunakan lah. So yang kita selalu guna nombor 1, yang cikgu tak pernah ajak, jangan sebut adalah yang kaedah nombor 4. Soalan ni pun mungkin itulah 2017. Agak baru juga. Memang menimbulkan agak banyak masalah lah sebab kita hanya gunakan kaedah yang nombor 1 sahaja. So at least kamu tahulah malam ni lah ada dua cara tulis kat bawah tu. So maksudnya kalau kita keluar soalan jurnal belian pun dia boleh tulis lah jumlah belian kredit. Itu yang mungkin soalan objektif lah. Kalau kata yang kamu buat macam biasa, tulis akaun belian lah. Jangan duduk ikut cara soalan ni. Ini untuk soalan objektif. Okey, lagi satu soalan tentang buku tunai runcit. Jawapan dia adalah C lah, 2 dan 3. Satu salah sebab banyak gaji, besar. Okey, lagi satu yang salah, nombor 4. Belian alatan pejabat. Belanja-belanja yang besar. Okey, soalan 30. Perniagaan azami buku tunai. Okey, apakah usaha niaga yang berlaku pada 15? Okey, so kamu tengok dulu kat sini. Jawapan dia adalah B lah. Cek daripada Raju dibatalkan. Okay, mula-mula Raju tengok tarikh dah. 8 bulan ni berlaku dulu. Raju bayar hutang kat kita. So kita pun debit. 890. Lepas tu pada 15 hari bulan, kita tengok pula butiran yang sama ke angka yang sama. Ini bermaksudnya cek yang ni sebab ni laju bank bermaksud. Ini adalah cek
tak layan lah. Okay, cek daripada Raju dibatalkan. Dia bagi duit, dia bagi cek tu tendang, kita pun kena kreditkan semula dalam buku tunai. So jawapannya adalah B. Okay, soalan nombor 31. Apakah jenis urus niaga yang direkod dalam jurnal am ni? Kamu tengok ayat keterangan ni lah. Debit bank, debit perabot, kredit modal. Tengok ayat bawah ni. Selalunya ayat apa yang bawah ni? Catatan pembukaan ataupun kadang-kadang ada guna istilah catatan permulaan. Ayat keyword kurungan tu yang penting kamu nak detect. Okay, soalan nombor 32. Fungsi jurnal khas yang betul ni A lah. Jurnal jualan merekodkan jualan barang niaga secara kredit. Okay, pulangan keluar merekod pulangan barang niaga daripada pembekal. Pulangan keluar ni sebenarnya pulangan apa? Pulangan kalau kita jual, kalau kita beli barang masuk, kita pulangkan pulangan keluar. Ini pulangan belian. Sebenarnya bukan pulangan barang niaga, bukan daripada pembekal. Kepada pembekal. Pulangan masuk, kalau kita jual barang keluar, pelanggan pulangkan, barang masuk. So, ini adalah pulangan jualan. Merekodkan pulangan barang niaga kepada pembeli. Bukan kepada. Daripada pembeli. Okay, jurnal penerimaan tunai. Dia kata merekodkan penerimaan belian barang niaga secara tunai sahaja. Salah lah, jurnal penerimaan tunai ni sebenarnya merekod semua penerimaan tunai dan juga cek. Okay, so 32 jawapan dia adalah A. Soalan 33, padanan yang betul tentang analisis buku tunai runcit. Jawapan dia adalah D lah. Yang ni semua kamu boleh baca lah, memang tak betul. Dan soalan terakhir untuk bab 4 ni. Yang manakah catatan buku tunai yang betul? Maka dia kata, kita ni sebagai kedai perabot Syamin menerima cek. Okay, terima cek maksudnya buku tunai mesti sebelah debit. Jadi jawapan C dengan jawapan D memang out lah, tu sebelah kredit. Kemudian tengoklah angka-angka tu. Cek adalah 2,500. So yang ni lah. Sebab ini dia letak 26. So yang ni pun memang salah. So jawapan dia adalah A. Okay, itu modul 4. Sekarang kita tengok modul 5. Tajuk ledger. Kita tengoklah berapa jam hari ni. Mungkin habis lama pun pukul sejam setengah lah kot malam ni, no. Ada apa-apa nak buat kerja-kerja apakah? Kalau kita tak boleh stay lama-lama, tak apalah, dengar dulu tak mana boleh lah. Sekejap saya pun dah rekod dah, tak masalah. Kita tengok modul 5 lah, ledger. Ledger ni kalau tengok bab ni soalan ni banyak kan. So awak boleh tengoklah soalan mana yang selalu naik dalam SPM. Dalam buku tu soalan dia bertambah-tambah punya banyak. So kamu kena concentrate lebih. Soalan yang sikit dia kelak. Walaupun saya dah kumpul 10 tahun, dia ada dalam belas-belas soalan saja. Maksudnya soalan tu tak berapa digemari untuk keluar dalam kertas satu. Okay, soalan 1. Jurnal jualan, dia bagi jurnal jualan, dia minta kamu pilih catatan yang pindah catat yang betul ke dalam ledger. So, kamu tengok jawapan A yang salah ni lah. Akaun belum bayar tu salah. Jawapan B salah sebab dia asing-asing. Dia tak boleh asing kan? Tak boleh asing. Yang ni butiran tu tak betul. So, jawapan dia adalah D lah. Akaun belum terima. Kita ambil nombor bawah ni. Masuklah akaun jualan, butirannya tulis akaun belum terima. So, satu jawapan dia D. Okay, soalan 2 ni dia tanya, dia bagi kat kamu akaun kawalan belum terima. Dia minta kamu kira jualan kredit. Sebenarnya ini soalan yang senang ni. Dia cuma kamu kena kira angka imbang sahaja. So, angka imbang ni berada di sebelah debit. So, kamu ambil lah. Kamu totalkan 3 benda ni, kamu tambah dan kamu tolakkan nombor 1 tu kan. Nombor 6 tu dapatlah angka jualan. So 5120 lah. Kamu cuma kira angka imbang sahaja. Nah, macam nak imbang ledger biasalah. Yang mana ada banyak kamu tambah, tolak dengan angka yang kurang. So dapat angka imbang jumlah jualan kredit tu. Okay, soalan senang tu sebenarnya lah. Okay, soalan nombor 3. Peniaga bayar sewa kediaman dengan wang perniagaan. So, bila sewa perniagaan,
sewa kediaman guna wang perniagaan, tahu dah memang ambilan lah, ambilan didebitkan. Okay, soalan senang tu. Okey, ni pula, apakah yang benar, yang manakah benar tentang perbezaan ledger jualan dengan ledger belian? Okey, tentang ledger jualan, ledger belian ni kalau kamu ingat lagi, kita sebelum terakhir tu kita ada baca dalam kelas teori-teori. Ledger jualan ni sebenarnya ledger apa? Ni adalah akaun belum terima. Ledger belian ni sebenarnya merujuk kepada akaun belum bayar. Okey, akaun belum terima, ledger jualan, ledger belian, akaun belum bayar. Jadi bukan bermaksud akaun jualan, akaun belian lah ni. Ledger jualan, ledger belian. Okey, jawapan yang betul adalah C, 2 dan 3. Ini yang betul. Kita tengok kenapa jawapan 1 salah. Mengandungi semua akaun hasil. Salah lah sebenarnya, mengandungi semua akaun ABT. Mengandungi semua akaun belanja. Salah lah, mengandungi semua akaun belum bayar sebenarnya. Okey, nombor 4 salah apa? Melibatkan urus niaga jualan kredit. Yang ni pula melibatkan urus niaga belian kredit. Sebab tu salah. So, jawapan dia yang betul 2 dan 3. Okey, soalan 5 lagi sekali. Soalan mirip yang tadi. Kalau kamu tengok, dia cuma tukar nombor kan. Tukar side je. Angka yang sama macam soalan nombor 2 tadi ni. Dia cuma tukar side. So, apakah belian kredit? Maksudnya belian ni berada di sebelah kredit pula lah. Angka imbang untuk akaun kawalan belum bayar. Tambah 3-3 ni, tolak dengan seketul itu dapatlah 5120. Cuma sekarang dia menjadi angka belian. Nampaklah soalan yang mirip-mirip keluar dalam SPM. Okey, yang ni pula ditanya apa? Apakah yang berlaku pada 15 Mac? Okey, akaun bank debit. Ni apa, duit masuk lah. Kan bank bertambah. Jadi yang ni mawar ni maksudnya ABB lah. ABB berkurang. Okey, terima cek daripada syarikat mawar lah sebenarnya. Okey, yang nombor 7. Yang manakah yang terdapat dalam akaun kawalan belum bayar ni? Soalan aras rendah. Okey, diskaun diterima. Pulangan masuk ni akaun belum terima punya item. Ni lah, tiga-tiga lah. Tiga-tiga ni adalah item dan akaun kawalan belum terima. Jawapannya adalah A. Okay, soalan 8. Dia tanya pengepusan yang betul. Okay, diskaun tunai ke ledger. Okay, diskaun tunai kita mesti catat pada bila. Okay, tengok ni dia tulis sini. Akaun diskaun diterima, yang ni akaun yang catat di sebelah kredit sebenarnya lah. So jawapan A dengan jawapan B memang salah lah. Diskaun terima ni akaun yang kredit ni buku tunai. Tiga-tiga ni semuanya akaun yang dicatat di sebelah kredit. Jadi jawapan yang betul adalah C lah. Okay, ni nama dia ledger diskaun diberi. Nama akaun tu salah. Cuma di sini kalau kamu tengok, sebenarnya akaun diskaun terima ni sebenarnya kita rekod pada hujung bulan. Cuma ini ralat soalan lah. Ralat soalan ni ada tarikh tu. Tapi kalau dari segi konsep, kita kena pilih jawapannya adalah C lah. Okay. Okay, kemudian untuk soalan 9 ni pun soalan teori pembahagian ledger. Okay, jawapan dia adalah C. Ledger subsidiary kita baru baca juga sebelum terakhir baru ni. Yang ni merujuk kepada ABT dan juga ABB ataupun dikenali sebagai ledger belum terima, ledger belum bayar. Kan nama tu lah kan, ABT, ABB tu. Yang lagi satu ni adalah ledger am. Okey, itu soalan 9, ledger am dan juga ledger subsidiary. Okey, cek tak layan. Bagaimana nak merekod cek tak layan? Bila berlaku cek tak layan, maksudnya bank kamu nak kena tolak balik. Jadi bila bank nak tolak balik, kita akan kreditkan akaun bank. So jawapan yang kredit bank cuma ada satu, iaitu B. Faham itu pun dah cukup. Yang bila cek tak layan, kamu nak kena tolak balik akaun bank. Jadi bank nak tolak, kena kredit. So kamu cari jawapan yang bank dikreditkan. Kebetulan cuma ada satu saja. So jawapan dia B.
Okey, soalan 11. Akaun kawalan belum terima. Okey, ni ABT, apakah X? So, faham konsep akaun kawalan belum terima. ABT ni adalah aset. Jadi, sebelah debit adalah item yang menambahkan aset. So, kamu cari X ni apakah yang boleh menambahkan akaun belum terima. So, jawapan dia adalah A. Faedah lah, denda. Macam denda. Denda lewat bayar hutang, maka kita sebagai penjual, kita kenakan faedah kepada pelanggan. Kontra ni sebelah yang berkurang. Okay, angkutan masuk, tak ada kena-mengena. Diskaun diterima, yang ni sebelah yang berkurang. Tapi yang ni adalah akaun dalam akaun belum bayar. Item yang tak berkenaan dengan jawab soalan kita. Soalan kita ABT. Okey, nombor 12. Bawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan perniagaan. Ini macam biasalah modal tambahan. Jawapan ni soalan senang. Debit alatan pejabat. Komputer tu alatan pejabat. Kreditkan modal. Ni soalan senang. Wajib betul. Okey, nombor 13. Kita sebagai kedai Saleha ada akaun nama Maziah. Okey, baki dia sebelah kredit. Kalau akaun berbaki sebelah kredit, maksudnya ini adalah akaun belum bayar. Okey, so jawapannya A lah. Saleha hutang kat Maziah. Ya, Saleha ada hutang kepada Maziah sebanyak 1,500. Okay, itu soalan nombor 13. Okay, soalan 14. Ambil barang niaga. Ni banyak kali dah buat dah. Ambil barang niaga, maksudnya kita akan kredit belian. Kita akan tolak belian. So, jawapan dia adalah B lah. Untuk sebab ni kegunaan peribadi, maka debit ambilan. Ni pun soalan senang lah. Banyak kali dah buat. Okay, soalan nombor 15. Berikut merupakan usaha menerima pinjaman bank. Okay, ni senang je lah. Menerima pinjaman bank sebanyak RM20,000. Bagaimanakah nak merekod? So, jawapan dia B. Debit bank, sebab duit yang kita dapat dulu masuk dalam bank. Kita kreditkan akaun pinjaman bank. So, jawapan dia adalah B. Ini pun soalan senang saya sepatutnya. Okay, soalan nombor 16. Beli perabot secara tunai. Kedai runcit maju. Beli perabot secara tunai. Perabot bertambah, tunai berkurang. Jawapan yang B lah. Debit perabot, kredit tunai. Okay, mudah sahaja. Soalan 17. Yang ni pun dia tanya pilih catat yang betul dalam akaun pulangan jualan. So, kena ingatlah kita kena ambil angka jumlah bawah 100. Jadi, yang mana ada angka yang berasingan, kita boleh select buang. Dan pulangan jualan ni adalah akaun di sebelah debit. So, jawapan dia adalah D. Tarikh betul, butiran pun akaun berterima betul. Yang ni salah lah sebab kredit. Okay, ini pun soalan yang senang juga. Okay, soalan 18. Dia tanya apakah Z. Okay, akaun kawalan belum terima. So, Z berada di sebelah kredit. So, faham balik konsep. Ni item yang akan mengurangkan akaun belum terima. So, kamu tengok senarai yang dia bagi. Apakah yang akan mengurangkan akaun belum terima? Jawapan dia adalah B lah. Akutan tak kena mengena. Diskaun diterima pun ni akaun belum bayar punya item. Hutang lapuk terpulih tak ada kena mengena dengan akaun kawalan belum terima. So, jawapannya adalah B. Okay, soalan nombor 19. Akaun perabot dia bagi debit, perabot lim kredit. Okay, apakah jenis ledger? Dia tanya jenis ledger. Perabot ni ledger am. Kedai perabot lim ni pun ledger am. Sebab apa ledger am? Sebab tengok nama kedai. Kita dalam soalan ni sebagai kedai buku tab. Kita beli perabot daripada kedai perabot lim. Kedai perabot lim ni adalah akaun belum bayar, bukan dagangan. Dia bukannya pembekal. Dia bukannya pembekal barang niaga.
Maksudnya dia adalah ledger up. Yang akaun belum bayar yang pembekal barang niaga baru dia jadi ledger belian. Kena ingat beza dua tu nah. Ledger belian ni sih merujuk kepada akaun belum bayar yang pembekal barang niaga. Yang ABB yang bukan hutang sebab barang niaga kita panggil dia sebagai ledger arm juga. Okey, ini jawapan dia adalah B. Soalan nombor 20. Jelaskan hutang 1,000 dengan cek. So, bayar hutang bermaksud bank mesti kredit lah sebab kita bayar. So, carilah yang mana bank kredit. Yang ni. So, jawapan A buang, jawapan B buang. Selepas mengambil kira diskaun tunai. Okay, bila kita dapat diskaun tunai ni adalah diskaun diterima. Diskaun diterima dia adalah hasil sebelah kredit. So, inilah hasil sebelah kredit. Kemudian akaun ABB berkurang, kita akan debitkan. Okay, jawapan dia adalah D. Okay, next. Soalan 21. Kedai perabot muhibah akaun sewa. Yang manakah menerangkan catatan di atas. Okay, tengok betul-betul lah. Yang 540 ni adalah yang dibayar. Yang butiran akaun terlugi ni yang sebenar. Yang ni sewa prabayar adalah pelarasan sewa term depan. Jadi kalau faham balik prabayar ni bermaksud sewa yang terlebih bayar. Jawapan A sebab apa salah? Sewa telah dibayar adalah 540. Sewa yang akan dibayar adalah 540. Ni tak ada kena-mengena pun. Sewa yang sepatutnya dibayar adalah 340. So, jawapan yang betul adalah C lah untuk soalan tu. Okey, nombor 22. Pasar mini RIN bayar hutang kepada suria 300. Apakah catatan bergu dalam kedai buku Pasar Mini? Tengok betul-betul. Dia tanya buku siapa? Buku Pasar Mini. Pasar Mini bayar hutang dengan tunai. So, tunai akan dikreditkan. Di suria ni ABB, hutang berkurang akan didebitkan. So, jawapan dia adalah B. Okay, soalan nombor 23. Dia tanya apa? Pindah catat akaun jualan. So, ini pun banyak kali juga kita buat tadi pun. Kebetulan ada yang hampir sama dalam soalan modul sebelum ni. Okay, semua duduk sebelah kredit. Tapi ingatlah kita akan ambil angka jumlah. So, yang mana ada asing, kita tak ambil lah. Kemudian tengok dia punya butiran. Kita akan tulis butiran adalah siapa dia? Akaun jualan ni akaun jualan kan? Ni akaun jualan. Okay, depo ni yang ni lah nama kat dalam ni adalah akaun belum terima. Jadi yang mana butiran yang betul? C lah. Ini butiran yang salah, yang ni butiran yang salah. Mana boleh jualan butiran jualan? Okay, yang ni mesti tulis akaun belum terima. Okay, soalan nombor 24. Lagi sekali tentang akaun kawalan belum bayar. So, nampak akaun kawalan belum bayar ni soalan yang famous dalam soalan kertas 1. Okay, belum bayar. Ingat konsep L bertambah dikreditkan. Dia tanya apakah S. So, kamu tengok S, benda-benda yang boleh menambahkan liability. So, jawapan dia belian lah. Kontra mengurangkan ABB. Pulangan belian mengurangkan ABB. Angkutan keluar tak ada kena mengena. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 25. Catatan pengepusan dalam ledger. Tengok ledger dia semua Johan. So, fahamlah buku tunai. Memang kita akan pindahkan ke sebelah kredit. So, jawapan yang memang confirm salah. Jawapan A dengan jawapan D. Dia akan bergu ke sebelah kredit. So, kamu tengok pula lah. Ni butiran dia bank. So, jawapan dia adalah B. Ni dia tulis tunai, maka salah. Okay, soalan senang saja yang ni pun. Soalan 26, langkah-langkah mengimbangkan akaun, jawapan dia B. Kamu bacalah sendiri, kemudian jawapan dia B. Okay, pembahagian akaun, baki debit, dia tanya apakah X, baki kredit apakah Y. So, ingat baliklah, baki debit
aset dan belanja abang. Baki kredit LEH. Okay, soalan nombor 27, baki debit. Ingatlah, persamaan background adalah aset dan belanja, akaun-akaun yang berada di sebelah debit. Baki kredit itu akaun less. So, kamu carilah X ni, kamu cari akaun ni dah kata aset, maka X ni akaun belanja lah. Ni dah bagi yang sebelah kredit, dia dah bagi liability. So, kamu tengok yang equity dan juga akaun hasil. Yang mana yang sesuai. So, jawapan dia adalah D lah. Ini memang akaun belanja. Yang jawapan Y tu, ini akaun hasil. Okay, fahamlah soalan tu sebenarnya. Masih kira-kira senang lagi lah. Okay, soalan nombor 28. Apakah catatan bergu? Belian barang niaga daripada Afiq. Belian akan kita debit. Pembekal Afiq kita akan kredit. Ni soalan senang je, no? 28. Okay, soalan nombor 29. Kedai buku Citra, ambil inventory, serahkan kepada tadika untuk promosi. Jadi bila ada tujuan khas selain daripada kegunaan peribadi, maka yang pertama kita akan rekod dia sebagai belanja ni akan jadi debit. So yang ada promosi B dengan C di sebagai belanja tu. Kemudian tengok pula diambil inventory, maka kita akan tolak pada belian. So jawapan dia adalah B. Yang ni salah lah, tadi kamu ni tu salah. Okay, soalan nombor 30. Apakah usaha niaga pada 10? Okay, apakah usaha niaga pada 10 ni? Ledger ni ledger akaun belum bayar. So, faham betul-betul. Kredit tambah liability, debit tolak liability. So, kamu cari ayat yang menerangkan mengurangkan liability. Kita sebagai kedai murni. So, inilah kedai murni membuat pembayaran hutang dengan cek. Cek ni sebab apa? Sebab butiran dia bank. Okay, RM2,000. Yang tu soalan nombor 30. Okay, soalan nombor 31. Dia tanya urus niaga ni. 30 kuntul bunga didermakan. Ni pun ada tujuan khas, derma. Okay, derma. So, derma ni akan jadi dia punya belanja. Kemudian kita ni kedai bunga. Kita kedai bunga. Kita ambil bunga. Maka yang ni kita punya inventory lah. Ni adalah kita punya inventory. Maka macam dah buat selalu lah. Bila ambil inventory, kita akan kredit belian ataupun belian kita akan tolak. Dan derma ni kita akan debit lah sebab dia adalah belanja. So jawapan yang tepat adalah B lah. Debit derma, kredit belian. Okay, itu soalan nombor 31. Soalan nombor 32. Catatan bergu. Okay, debit belian barang niaga 500 daripada pembekal Aziz. Belian barang niaga. So, belian barang niaga, debit belian, kredit pembekal Aziz. So, jawapan dia adalah C lah. Okay, kalau tengok dia macam soalan yang sebelum ni. Cuma ini dia bagi jawapan dalam bentuk account T. Okay, soalan nombor 33. Akaun kawalan belum terima. Dia tanya apakah maksud diskaun RM30 yang ni. RM30 ni apa maksud dia? So, kamu tengok balik konsep yang sama kita buat tadi. Akaun kawalan belum terima. Debit ni bermaksudnya aset bertambah. Kredit ni aset berkurang. Diskaun ni berada di sebelah yang menambahkan aset. Tapi diskaun apa yang menambahkan aset? Kalau kita tengok balik, diskaun yang ada sebelah kredit ni, diskaun yang mengurangkan akaun belum terima. Tetapi diskaun yang berada debit ni, diskaun yang menambahkan akaun belum terima. Bermaksud, yang ni adalah diskaun yang kita batalkan. Jadi jawapannya adalah C. Diskaun diberi yang dibatalkan. Okey, itu soalan nombor 33. Soalan nombor 34. Berapakah baki pada 1 Ogos jika jumlah jena belian ialah 2,100? Okey, ini dia bagi akaun kawalan belum bayar. Cuma dia tinggalkan satu item. Okey, apa maksud jumlah jena belian?
Apa maksud dia? Ini sebenarnya adalah butiran belian. Kalau dalam ledger tu dia ada di sebelah kredit lah, dia ada kat sini. Belian 2100. Kamu tambah masuk item tu dalam account ledger T tu kamu pun kira baki macam biasalah. Okey. Yang ni kamu tambah, yang ni 3 ni kamu tolak. Maka dapatlah baki dia. Kan baki 3230. Okey, soalan berikutnya 35. Okey, urus niaga manakah ditunjukkan dengan catatan di atas? Debit, promosi, kredit belian. Nah, nampak kredit belian ni bermaksud dia ambil barang niaga lah. Kemudian ini dia buat sebagai promosi. Jadi awak tengok jawapan yang sesuai. Jawapan A, pemilik menajar pakaian seorang artis dalam anugerah juara lagu. Okay, ni kalau siapa yang buat betul-betul mungkin kamu akan argue. Kenapa jawapan B tu tak boleh? Jawapan C ni memang salah lah sebab ambil tudung majlis perkahwinan rakannya tu kegunaan peribadi. Ini kegunaan peribadi memang salah. Yang jawapan D ni salah sebab apa? Dia hadiah kepada anak yatim, maka dia bukan promosi, dia lebih kepada derma. Okay, jawapan B ni ambil selai baju dipakaikan pada patung di hadapan kedai. Mungkin kamu rasa yang ni pun macam promosi juga, tapi sebenarnya dia bukan promosi, dia cuma letak. Tapi bila kamu ada pelanggan datang nak beli, kamu boleh ambil baju di patung tu dan kamu jual. Sebab tu jawapan B ni salah. Yang tepatnya jawapannya A lah. Bila tajar pakaian, maka pakaian tu sebagai promosi dia jadi milik artis tu. Okay. Nombor 36. Buku X merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik menggunakan sistem Y. Okay, jawapannya adalah C. Okay, buku ledger merekod semua jenis urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik menggunakan sistem catatan bergu. Okay, 36 jawapannya C. Soalan nombor 37. Okay, butik M. Hanah. Dia bagi kat sini Tuah Iskandar. Tuah Iskandar ni berbaki sebelah debit. Bermaksud Tuah Iskandar ni adalah akaun belum terima. Ini macam soalan yang awal tadi. Tadi kita ada soalan yang hampir sama tapi dia bagi item yang ledger tu ABB. Ini dia bagi item tu pula sebagai ABT. So Hanah dengan Tuah siapa hutang siapa? Tuah hutang dengan butik Hanah. Okey, Tuah hutang dengan butik Hanah. Dia ABT. Dia berhutang dengan butik. Okey, 3 soalan last lah. Saya rasa kita buat malam ni 2 modul lah sebab 2 modul ni soalan yang agak banyak. Kamu pun duduk dengar lama lah kan. Nanti yang lain kita buat 2 bab lah. Nanti saya keluar khabar lah hari apa cikgu nak buat lagi. Okey, soalan nombor 38. Merekod dalam ledger manakah yang betul? Kredit apabila hasil berkurang. Hasil berkurang kita patutnya debit. Ni salah. Di sini sepatutnya debit. Debit apabila hasil berkurang. Ataupun kalau nak bagi kredit tu betul, kita boleh tulis kredit apabila hasil bertambah. So yang ni butiran A salah. Jawapan B betul lah. Debit apabila liability berkurang betul. Ini kalau jawapan sini nak bagi ayat yang betul, kita kena buat debit lah. Debit apabila belanja bertambah. Yang ni pun kita kena letak kredit ke depan. Kredit apabila equity pemilik bertambah. So yang tepat adalah B. Okay, soalan nombor 39. Berapakah nilai Y pada 31 Mac jika terdapat skipping check bernilai 270 yang diperoleh daripada pihak lain dipulangkan dengan rujuk penyuruh bayar. Okey, cek ni akaun kalau belum terima, okey. Kemudian kita ada sini cek tak layan. Dia habaq ayat ni adalah cek tak layan. Okey, dalam akaun kawalan cek tak layan duduk belah mana? Cek tak layan ni adalah item yang berada di sebelah debit sebab dia menambahkan balik akaun belum terima. So kamu isi dalam ledger tu. Cek tak layan ni 270. Dia berada di sebelah debit. Itu yang pertama. Kemudian dia ada lagi satu diskaun yang ditarik balik. Diskaun tarik balik pun dia akan masuk balik sebelah debit lah. Diskaun
30. Jadi soalan ni agak tinggi juga Rahlan. Kamu kena masukkan 2 angka ni ke dalam ledger tu balik, yang baru kamu kena kira dia punya angka baki. So bila kamu dah faham lah ni, dah masukkan, kamu kira macam biasalah. Ini tambah dan kamu tolak dengan 3 nombor tu, dapatlah baki dia 3970. Okay, soalan last untuk malam ni. Urus niaga berlaku kedai kasut Musa. Pemilik menggunakan wang pinjaman peribadi yang diperoleh daripada bank saksama untuk bayar sewa kedai. Okay, wang pinjaman peribadi. Keyword kat sini adalah peribadi. Bayar sewa kedai. Jadi, yang pertama, belanja debit lah. Belanja sewa tu macam biasa. Cuma pasal apa kamu ambil jawapan C? Sebab ni lah, sebab sebab pinjaman peribadi. Dia macam menambahkan modal lah, sebab dia guna duit yang dia buat loan personal, tapi dia bawa duit tu masuk ke dalam perniagaan bayar sewa kedai. Maka yang tu kita rekod sebagai modal tambahan. Okeylah, jadi untuk malam ni kita buat 2 bab, 4 dan 5. Jadi thank you kepada yang masuk. Nanti cikgu akan habaq lah hari apa lagi